Assalamualaikum. Saya Nur Najwa Huda binti Muhammad Izaham. Nombor pendaftaran 03 DKA 21F1067. Dan nama ahli kumpulan saya Anif Farisha binti Rahim 03 DKA 21F1148. Dan Ainur Izzah binti Ahmad Aznan 03 DKA 21F1140. Kami dari Departmen DCC 10032 Civil Engineering Material akan melakukan presentation 1 tentang Housing Project Banglo Setingkat. Nama saya Anis Farisha binti Rahim. Nombor pendaftaran 03 DKA 21F1148. Saya akan membentangkan bahan yang digunakan dalam pembinaan. Struktur yang digunakan ialah konkrit bertertulang, manakala dinding ialah dinding bata press, bumbung kerangka besi atau atap genting, siling pula kepingan siling kapur plan, tingkap frame aluminium, manakala pintu yang digunakan untuk pintu utama ialah pintu satu daun kayu atau frame pintu atau tombol pintu dan engsel. Pintu lain menggunakan pintu kayu, frame pintu, tombol pintu dan engsel. Pintu tandas pula sejenis pintu folding plastik PVC. Kemasan dinding yang digunakan untuk dinding luar ialah lepaan simen dan cat. Dinding dalam, lepaan simen dan cat. Manakala tandas menggunakan jubing setinggi 5 kaki. Kemasan lantai, semua ruang menggunakan simen render. Bilik air menggunakan jubin biasa. Porch menggunakan simen render. Pemasangan sanitari, bagi tandas, sinki, tandas duduk dan cermin. Pilih paip yang digunakan ialah paip plastik PVC. Dapur ialah sinki satu lubang dan satu kepala paip. Pemasangan elektrik pula menggunakan sistem elektrik satu fasa. Pemasangan luar seperti septic tank dan juga tangki air plastik. Bahan yang digunakan dalam tapak pembinaan. Konkrit siap campur yang dihasilkan di loji sama ada menggunakan kaedah penggaulan atau pengelompokan konkrit. Konkrit siap campur memerlukan perancangan yang lebih teliti kerana ianya melibatkan kuantiti penghasilan konkrit yang besar. Contoh konkrit siap campur. Konkrit bertertulang. Konkrit bertertulang ialah suatu pembentukan hasil gabungan dari sifat-sifat yang berbeza pada konkrit dan keluli, menghasilkan daya mampatan dan ketegangan yang tinggi. Contoh konkrit bertertulang, konkrit dalam pembinaan rumah. Nama saya Ainur Izzah binti Ahmad Aznan. Nombor pendaftaran 03 DKA 21F1140. Kelebihan dan kekurangan konkrit bertertulang. Kelebihannya, konkrit bertertulang dicampurkan dengan keluli supaya menjadi lebih kuat dan tahan lama. Konkrit bertertulang lebih fleksibel. Kekurangannya, kos yang terlibat dalam proses fabrikasi agak mahal. Kadar mampatan yang rendah dapat menyebabkan keretakan berkembang di dalam pondasi bangunan. Bahan baharu terkini dalam pembinaan. Blok kerja acuan. Beban daripada dinding dialihkan ke atas konkrit bertertulang, monolitik formwork termasuk papak, komponen blok dan panel cahaya. Tidak perlu menyingkirkannya selepas konkrit itu mengeras. Terdapat dua fungsi iaitu penebat dan pembentukan. Contoh blok kerja acuan. Besi beton. Rumah yang dibina dengan bentuk konkrit penebat ICF sebagai alternatif kepada jenis pembinaan. ICF terdiri daripada buih tegar yang memegang konkrit yang berfungsi sebagai komponen tetap dan penebat dinding. Pembinaan dengan ICF membawa kepada kekuatan struktur yang lebih besar dan kecekapan tenaga yang lebih baik. Contoh besi beton ICF. Masalah yang berlaku di tapak pembinaan. Teknologi bahan. Sebelum membina, perlulah menghantam sampel bahan yang perlu digunakan untuk memastikan bahan yang digunakan berkualiti. Pekerja. Pengurusan pekerja sangat penting kerana mereka perlu membuat pembincangan untuk memberi garis panduan kerja tapak. Model kerja sangat penting bagi kontraktor utama dan subkontraktor. Teknikal kerja dalam pembinaan sangat penting. Jika tersilap arahan, masalah akan berlaku. Saya Nur Najwa Huda binti Muhammad Izaham. Sekian, terima kasih.